Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okey, untuk kisah kali ni adalah satu kisah daripada subscriber aku iaitu Kak Azura Aisyah yang mana kisah kali ni berkenaan dengan Spirit of the Coin. Okey, tempat kejadian terjadinya perkara ini adalah di Jengke, Pahang. Okey, di sini dia menceritakan tentang pengalaman sebenarnya kawan dia yang bermain Spirit of the Coin ni. Tetapi turn out di mana boleh dikatakan agak plot twist, dia yang kena ganggu. Sebenarnya kawan dia kena ganggu juga, tapi benda ni semacam boleh dikatakan satu tempias di mana sebaik saja dia dalam kisah ni melakukan satu perkara, dia pula yang kena. Okey, terus ke ceritanya. Okey, kisah ni bermula di mana seperti yang kita tahu Spirit of the Coin ni kita memerlukan ada beberapa peraturan dia, tapi yang diceritakan di sini Akak Azura Aisyah menceritakan kawan dia ni menggunakan darah dia sendiri dan juga boleh dikatakan dia menyeru roh vokalis daripada kumpulan Sheila on Seven yang terkenal dengan lagu Sofia yang aku ceritakan pada episod lepas, di mana kalau tidak silap aku namanya ialah Duta. Kerana pada kisah yang lepas aku menceritakan tentang Eros. Kisah yang berkaitan Sofia ni sebenarnya berkaitan dengan Eros, iaitu gitaris kumpulan Sheila on Seven. Okey, untuk pengetahuan anda, Duta ni sampai ke waktu sekarang pun kalau tidak silap akulah, dia masih hidup. Yang mana kat sini aku agak macam lost lah, sebab kan Fear of the Coin ni kau memuja satu roh ataupun gambar orang yang telah mati, dan selalunya lah aku kind of not sure lah macam tentang fakta daripada game ni sendiri. Tetapi kat situ macam okey, mungkin ialah tak ada apa kot yang perlu ditakutkan. So macam tak apa, kawan dia ni main, and turn out after 3 ke 4 bulan dia macam kena gangguan. Okey, aku terlupa satu benda lagi di mana akak ni juga bercerita kawan dia masa macam dah kena, boleh katakan kerasukan ni, yang mana masa 3 ke 4 bulan lepas daripada dia bermain Spirit of the Coin ni, dia telah pun dikatakan setiap kali maghrib, yang mana dia akan melakukan aksi-aksi seperti melompat-lompat, berjoget-joget sambil menyanyikan lagu Sheila on Seven bertajuk Sephia. So kat situ korang boleh nampak tak, Sephia ni dia ada satu feel yang mana kau tak boleh dapat kat lagu-lagu lain. Orang akan cakap lah tak ada kena-mengena pun dengan lagu ni. Ya mungkin tidak ada kena-mengena, tapi kenapa lagu Sephia? Sheila on Seven bukan ada satu lagu saja. So kat situ macam dah boleh dapat tahu okey kenapa lagu Sephia. Okey, tapi kisah kali ni bukan berkaitan dengan lagu Sephia. Aku akan ceritakan lagi di mana pernah sekali akak pergi ke rumah kawan tu, mana akak Zura ni menceritakan untuk melawat lah. Kita sampai di rumah kawan dia tu, yang mana daripada apa yang diceritakan adalah jiran dia sendiri. Tapi kawan dia ni bukanlah kawan rapat, kawan yang macam just dia hanya bertegur sapa. And sampainya dia di rumah itu, dia telah melihat satu tukang ubat ataupun dalam istilah kita bomoh berada di dalam rumah kawan dia ni and sedang mengubati kawan dia. Tetapi daripada tingkah laku ataupun perilaku bomoh ni sendiri menyebabkan satu perkara keluar daripada benak pemikiran dia, iaitu sekarang ni siapa yang gila, kawan aku ke Tok Bomoh ni? Macam tu lah dia macam, kalau dalam arti kata lain, siapa yang tak sihat ni? Tok Bomoh ni ke kawan aku? Sebab cara pembacaan jampi serapah yang dilakukan dia tu, sambil mulut terkemak kamit mungkin, seolah-olah macam kelihatan vice versa, yang mana terbalik pula, siapa yang sakit, siapa yang tengah diubati kan. Okay, untuk pengetahuan juga, sebaik saja sebenarnya habis saja sesi perubatan ni dalam waktu pukul 11, dan Kak Zura ni pun macam bertindak untuk okey lah, boleh balik lah kan. Sebab yelah tak elok juga duduk rumah orang lama-lama kan. Kadang ada orang cakap lebih pada bukan prihatin, lebih pada nak busybody pula. Kita tak tahu apa dalam hati jiran-jiran kita ni. And turn out dia pun balik. Yalah dah balik pun lewat malam. So macam dia agak kepenatan dan telah bertindak untuk merehatkan diri dia ataupun tidur. Yang mana 10 minit selepas dia berbaring, mata dia masih tak mau lelap.
Dia telah pun berbaring ke kiri ataupun bergolek ke kiri, bergolek ke kanan. Tapi masa tu mata dia masih tak nak lelap. Lepas tu dia macam pejamkanlah mata, sebab kadang ada orang gunakan macam-macam taktik, dan dia Akak Zura ni memejamkan mata dia dengan keinginan dia untuk tidur tu sangat tinggi, tapi masih tak terlelap. Tiba-tiba dari luar tingkap, akak terdengar suatu suara. Ini diceritakan oleh dia, di mana ada orang menegur dengan menyebut namanya. Suara yang disebutkan tu sangat iras dengan kawan dia yang sakit tadi. Tak tahu apa yang dikatakan. Tak boleh tidur ke? Lepas tu macam akak ni macam buat tak layan lah. Macam yelah, suara yang kau, walaupun seiras suara kau tahu kawan kau sakit, mustahil dia boleh datang rumah kau pada waktu tu. Itu first. Apa yang memeranjatkan akak kita ni, dia terdengar pula satu benda lagi daripada makhluk yang di luar ataupun di tingkap dia tu, yang mengatakan, Zura, aku tahu kau tak tidur lagi, jadi tak payahlah berpura-pura tidur. So pada masa tu akak Zura ni mula rasa seram, tapi dia masih kuatkan hati dia. Dia masih boleh dikatakan bertahanlah, cuba untuk katakan dia boleh fight benda ni. Tapi masa tu mula keluar daripada badan dia, mana habis satu badan dia basah. Bila dia dah ceritakan, badan dia berpeluh sangat teruk, sampai tahap dia mengatakan seolah-olah macam baru mandi. So selepas tu dia macam beranikan diri untuk menoleh ke tingkap, tapi tak ada sesiapa pun di tingkap tersebut. So ini macam lagi menyebabkan dia macam perasaan seram dia macam boleh dikatakan lebih memuncak. Yelah, kalau kau dapat tengok benda tu, at least kau dah dapat tahu dia ada di mana. So macam perasaan takut kau akan mungkin stay, tapi kau macam kau just elakkan daripada tengok that certain part of your house, which tingkap tu lah kan. Tapi ni dia tengok tingkap, tiba-tiba tak ada orang. So macam dia lebih membuatkan kau lebih takut sebenarnya. So macam selepas pada tu, dia telah bertindak dengan mengingat apa pesan orang tua dulu-dulu. Mata ialah sebabkan dia tak dapat melelapkan mata ni. Dia teringat bahawasanya dulu orang mengatakan kalau mimpi buruk ke, kalau tak boleh tidur lah macam tu kan, beralihlah tempat tidur. Wish kalau kau contoh kau tengah tidur dekat ruang tamu, masuk dalam bilik. Kalau kau tengah tidur dalam bilik, keluar ke ruang tamu. So macam dia macam yelah, dia terfikir di benak fikiran dia tu, tapi dia masih lagi mengatakan dia masih kuat dan masih nak tinggal ataupun tidur di katil dia tu. Yang dia maksudkan ni macam nak tunjuk dia ni masih kuat lah, tak ada sebarang kesan lah terhadap diri dia kerana gangguan tadi. Namun disebabkan dia masih tak boleh tidur, dia telah pun bertindak keluar dan tidur di ruang tamu, dan dia boleh tertidur macam tu saja. Setelah pada kejadian ni, yang mana beberapa tahun selepas kejadian ni, yang mana hanya berlaku sekali je kepada Kak Zura ni, dia mula terlintas di benak fikiran dia, kenapa bila kawan dia ni masa ketika dirasuk tu, ataupun istilah dia guna kat sini, datang gila, dia hanya menyanyikan lagu Sevilla. So kat sini aku pernah rungkai tentang fakta-fakta tentang lagu ni, tapi kat sini Akak Zura ni menceritakan, yelah memandangkan masa terjadi benda ni, aku pun tak buat video tu lagi. Dia menceritakan dia ada mengetahui beberapa fakta tentang lagu Sevilla ni daripada satu channel yang terkenal, mana aku sendiri idolakan, iaitu channel Kupi-Kupi-Go, di mana dalam channel tersebut Ekram, ataupun boleh dikatakan the main person behind this Kupi-Kupi-Go, yang mana dia lah pencerita, storyteller yang selalu menceritakan tentang kisah-kisah ataupun beberapa konten lain dalam channel Kupi-Kupi-Go ni. Di mana dalam episod 1 ni berjudul Sevilla, dia menceritakan tentang kisah yang aku cerita dahulu, iaitu berkenaan dengan Sevilla, salah seorang boleh dikatakan peminat Sheila on 7 yang mati ketika dalam perjalanan untuk menonton Sheila on 7 punya konsert. And lagu ni seolah-olah diabadikan untuk Sevilla ni sendiri, dan ramai orang tidak mengetahui fakta tentang kisah ni. Ramai macam aku cerita, dia mungkin menyangkakan adalah salah seorang daripada ahli keluarga band Sheila on 7 ni
dan ada juga mungkin mengatakan appreciation video lah macam tu untuk pada ahli-ahli kumpulan dia. Tapi turn out ni sebenarnya lagu kepada peminat dia yang mana telah pun meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju ke konsert Sheila on 7. So dekat situ macam akak tu macam bercakap lah, mungkin benda ni lah yang boleh di-relate kan kepada kenapa kawan dia tu macam nyanyi-nyanyikan lagu Sefia ni je bila dia datang waktunya dia rasuk ataupun naik gila dia tu. So kat sini aku juga macam rasa mungkin juga, tapi mungkin ada lagi satu fakta yang aku boleh tambah. Ada satu orang, dia bila datang dia punya kerasukan ni ataupun boleh kata naik gila lagi tu, dia akan tend menyanyikan lagu-lagu. First yang aku dengar lagu-lagu berhantu. Second yang aku pernah dengar lagu-lagu yang dia suka. Which aku bagi contoh, kau tengah dengar lagu, mungkin kau tengah gila dengan lagu, contohlah lagu Melayu mana-mana. Aku tak nak bagi the exact lagu, tapi aku bagikan contoh lagu Melayu ataupun lagu Inggeris ataupun lagu tak kisah Itali ke apa. Kau tengah gila dengan lagu tu, and turn out kau macam kau kena rasuk. Tengah-tengah kau tengah rasuk tu, kau akan nyanyi lagu tu, and tak boleh dikatakan kat situ, walaupun lagu tu tak menyeramkan, dia akan menjadi seram disebabkan tak ada kena-mena lagu tu dengan seram. Macam tu lah daripada apa yang aku pernah dengar. Sebab benda tu akan sedar apa yang kau suka sebelum kau rasuk dia, macam seolah-olah dia dah perhati kau lama lah, macam tu. So macam ada betul dia dan ada kat situ mungkin agak kebetulan sangat lah. So kat sini aku nak bagi tahu juga, akak kita ni beritahu kawan dia tu dah sembuh dan sekarang sudah pun berkeluarga. So macam benda ni berlaku lama lah dulu, mungkin zaman lagu Sheila on 7 ni tengah famous katanya pada tahun 1990-an macam tu. So sampai sini sajalah video aku untuk kali ni. Jika aku dapat 10 like dalam masa lepas aku sehari aku post video ni, aku akan publish video baru. So macam kalau tak dapat 10 like, minggu depan lah aku post kan. So kalau korang nak dera aku, korang bolehlah berbuat sedemikian, yang mana aku memang sekarang tak ada mood gila nak edit. And kind of aku ada sedikit problem yang mana terpaksalah aku skip 1 minggu. Okey lah, terima kasih kerana menonton video kali ini. Mungkin tidak seram seperti video-video lain, tapi cerita ni bagi aku ada seram dia sendiri. And aku harap korang enjoy the video. Thanks for watching. Assalamualaikum. Bye bye.